Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan buat semua penonton-penonton yang telah pun berada di hadapan kami sekarang ini. Seperti biasa, kita bertemu lagi setiap Isnin pastinya dalam satu segmen yang dinantikan oleh para trader, khususnya yang meminati teknikal yang diguna pakai oleh Cikgu Nonem, iaitu Elliott Wave. Terima kasih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi 3100 hari ini. So, jaga SOP, pastikan kita cubalah menjaga sebaik mungkin. Dan satu lagi, etikal yang tidak sahih daripada jabatan KKM, MKN, KDN yang tidak sahih, jangan digembar-gemburkan. Menjadi isu yang tidak baiklah, jadi berita palsu dan boleh didakwa. So berhati-hati dalam anda berkongsi, share status-status apa saja berkenaan dengan COVID-19 ini. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sekali lagi dipertemukan kita untuk episod yang ke-52 Tanya Dr. Forex bersama dengan Cikgu Nonem, 8 Februari 2021. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa juga bahawasanya kami ada YouTube channel dan boleh subscribe kat sana, boleh pergi kat sana, boleh tengok segmen kami daripada episod pertama sampai ke yang terkini untuk anda ulang balik, ulang kaji, ulang balik apa yang kefahaman-kefahaman yang terdahulu yang telah pun cikgu sampaikan. Bukan satu segmen je, setiap segmen yang kami ada. Baik tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah, saya doakan semoga kita sama-sama dapat menyedut ilmu yang bakal dikongsikan oleh Cikgu Nonem. Dan sebelum saya bersama dengan Cikgu Nonem, izinkan saya ke ruangan komen Cikgu. Boleh Cikgu? Silakan. Okay. Boleh. Baik, kita bersama dengan Syafaris Zainuddin. Hai Pak Su dan juga Doktor. Assalamualaikum semua. Thank you, terima kasih. Kemudian kita ada Saleh daripada Bangi. Salam Pak Su dan juga Dr. Forex. Kita ada Syahid Afendi. Assalamualaikum buat Pak Su dan juga Cikgu Nonem. Waalaikumsalam. Iskandar. Assalamualaikum. Iskandar. Kalau baca pelan-pelan dia jadi Iskandar. Okey. Kak Muhammad. Kak Muhammad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bagus. Dia juga yang menjawab. Mahathir Rid. Salam DJ Pak Su, kru CTC dan juga Dr. Forex. Moga profit kita lebih baik pada minggu ini dan seterusnya, amin. Saya juga doakan semoga anda murah rezeki. Baik, Samsul Idham, salam hadir dengan share Pak Su. Ya, betul, ada bukti terbaik. Ada bukti Firdaus Fadir, Assalamualaikum DJ Pak Su dan juga Boboy dan Doktor. Terima kasih Firdaus. Kita ada Ade Hermawan. Assalamualaikum Cikgu, semoga sihat selalu. Dia bagi salam dekat Cikgu, dekat Pak Su dan juga dekat Boboy. Baik, okey, cun. Semoga Pak Su dan Cikgu dikurniakan kesihatan yang cemerlang sokmo. Muhammad Nur bin Abdullah sokmo. Terima kasih. Sigit Kurniawan, malam Cikgu, DJ Pak Su dan juga Boboy, sihat selalu ya, insya-Allah. Terima kasih. Muhammad Firdaus, salam Cikgu Pak Su. Ini segmen ekonomi forex ke Pak Su? Ini segmen tanya Dr. Forex. Saya tak faham maksud ekonomi forex, fundamental mungkin, tapi ini merupakan lebih kepada technical Elliott Wave yang dibawa oleh Cikgu Nonem kepada Muhammad Firdaus. Selamat belajar, insya-Allah. Juga kita ada Tony, thank you, terima kasih Tony. Wah, ini daripada Brunei Darussalam, Cikgu Fazil, Fiza. Sihat Cikgu, lama tak jumpa dengan Cikgu. Tolong cek Bitcoin malam ni Cikgu. Wow, tiba-tiba ni Shoaib An-Nasai. Terima kasih Syafarid Roslan, terima kasih Mida Sari. Baik, MJ Hafiz. Assalamualaikum Pak Su, sihat ya? Waalaikumsalam tuan. Sihat selalu. Wan Maimunah pun ada. Kemudian kita ada Lawa Seed Gaming Cikgu Nonem. Tentulah. Okey. Kan saya dah kata. Gaming chair. Okey, kemudian kita ada Yatim. Yatim ada in the house. Lob Ong ada. Kita ada Bandar Instek nilai clear. Alhamdulillah, terima kasih Tuan MJ kita. Kemudian kita ada siapa ni? Jodiker.
Salam Pak Su dan juga Cikgu Wan Alter. Salam Cikgu Pak Su, semoga sihat senyum selalu. Kita ada Ashraf Awel. Salam. Baik, setakat ini dulu. Dan selepas ini, anda semua di luar sana, tolong berikan satu soalan yang padat, padu, supaya saya boleh ajukan kepada Cikgu No Name. Sebab dengan satu soalan anda tu, kita boleh pecahkan ia mendapat kefahaman yang lebih padu. Percayalah cakap saya akan pilih satu soalan yang menarik daripada anda semua. Baik, kalau anda dah bersedia, berbual dah bersedia. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Pak Su. Cikgu dengar suara saya? Apa khabar? Ya. Dengar suara saya? Dengar loud and clear. Okey, macam mana Cikgu sekarang? Dah masuk minggu yang ke 2.0. Minggu pertama lah 2.0. Macam mana, okey? Saya dah duduk rumah lebih daripada seminggu. Lebih pada seminggu. Maksudnya selalu sebelum ni kebanyakan masa saya spend dekat luar. Sekarang ni memang saya selalu ada kat rumah lah. Boleh dikatakan macam dah 2 hari, 3 hari, 24 jam je kat rumah. Keluar pun 30 minit, ada masa tak keluar langsung. Hari ni saya tak keluar langsung. Tak keluar, Semalam adalah keluar. Tak panaskan enjin kereta ke? Panaskan remote je Pak Su. Remote je lah Okey. Saja tanya. Okey, baik. Soalan-soalan, saya nak soalan. Tak apa-apa, saya akan cari soalan. Okey Cikgu, untuk yang minggu lepas, sangat cantik satu soalan. Saya dah lupa siapa nama yang bertanyakan soalan tu, berkenaan dengan macam mana nak cari satu kan. Dan alhamdulillah kita dapat pecahkan, Cikgu dapat pecahkan, dan sangat menarik. Dan untuk permulaan ni Cikgu, sebelum kita ke soalan yang menarik daripada mereka di luar sana. So Cikgu nak mulakan dengan apa Cikgu? Sebab sedikit permulaan akan membawa kepada persoalan-persoalan yang lain. Dia akan bercambah Cikgu. So saya serahkan Cikgu lah. Okey. Kalau tanya saya, kita nak cari wave 1 tu macam saya dah perjelaskan pada minggu lepas, last week. So minggu ni mungkin kita boleh bercakap tentang wave di dalam wave. Wah. Fractal. Konsep fractal ni sebenarnya yang di mana ada setengah student saya ataupun kawan-kawan lain, dia boleh nampak banyaknya wave dalam ni. Ada 9 wave, ada 13 wave, ada 17 wave kan. Betul. Tapi sebenarnya itu adalah wave di dalam wave. Maksudnya okey, nanti kita akan pergi ke chart, kita akan discuss dan saya akan tunjukkan lah. Okey, Cikgu, berapa pentingnya wave di dalam wave ini untuk pengiraan dalam setiap chart? Okey, kalau tanya saya, pemahaman tentang fractal ni, wave di dalam wave ni memang amat penting. Sebab apa Pak Su? Sebab first kali dalam rules Euler wave dia ada inform tentang extension ataupun extension wave. Okey, atau extended wave. So maksudnya kat sini, sekiranya kita tersilap labeling ataupun tersilap membuat analisis, dia akan bagi impact kepada kita punya entry lah. So selalunya extension ni dia berlaku di impulsive wave. Impulse wave, di mana wave tu mesti ada at least 5 wave. Paling kurang. Maksud okey. Sekurang-kurangnya ada 5. Okey, sambil-sambil tu saya akan terus mendapatkan soalan-soalan daripada anda semua, bagaimana untuk mengetahui bahawa sesuatu wave tersebut extension. Sometimes saya confuse wave tersebut mengalami extension ataupun tidak. Okey, dia nak mengenal macam mana extension ni. Ni bagus juga soalan daripada Yatim Din ni. Terima kasih Yatim. Dia confuse. Sometimes saya confuse wave tersebut mengalami extension ataupun tidak. Dia nak mengenal extend tu. Okey. So saya pun nampak ada a few soalan. Soalan pertama tu Pak Su terlepas agaknya kot. Mana?
Salam cikgu, nak tanya kalau chart tu sideway nak kira wave tu macam mana? Ke yang mana cikgu cakap soalan? Yang itulah. Okay, kita pergi yang ke Shuzuran Genji. Okay. Kalau chart tu sideway nak kira macam mana? Okay. Macam nak kira wave tu macam mana? Okay. So saya teruskan. Teruskan. Kita bersama dengan Shuzuran punya soalan ni. Sideway Okey, kalau macam tu kita refer ke chart Sekarang ni saya buka satu soalan berkenaan dengan sideway. So kita cari chart yang boleh saya tunjukkan maksud sideway. Baik, saya pun nak tahu juga. Okey. So untuk susuran Genji. Okey. So kalau kita nak tengok ke sini ada dua tempat yang kita boleh nampak berbentuk sideway. So pertama kita tengok di time frame yang besar So ini adalah bentuk sideway ni. Okey. Nampak tak? Okey. Lagi satu kalau saya besarkan, ini pun berbentuk sideway juga, tapi sideway dia makin naik dan terus naik. Okey. Ini pun satu bentuk sideway juga, tapi dalam skala yang besar. Okey. Apa yang saya tunjuk ni, ini di time frame daily. Okey. First sekali saya explain kan dekat sideway di zone yang saya tandakan mula-mula tadi. So kalau kita tengok konsep sideway bermaksud dia turun naik di dalam range yang tertentu. Okey. Kan? Dalam range yang tertentu. So kalau kita tengok ini daily, so kalau kita tengok dia start daripada 1.050 sehingga ke paling top dia sini 1.17. Okey. And then dia dah sampai, dia turun balik, and then dia naik balik, dia turun balik, dia naik balik. Okey. So konsep sideway ni kena faham. Sideway ni merupakan wave yang bergerak dalam zon yang tertentu. Dengan erti kata lain, dalam dunia Elliott wave, dia berada di zon correction wave. Corrective wave. So bila kita sebut corrective wave, dalam corrective wave tu ada banyak pattern. So macam di sini, okey, sekali imbas kita dah tahu ini pattern jenis apa Pak Su. Pak Su boleh terang tak? Pak Su tahu tak ini pattern jenis apa? Yang saya tandakan di bawah ni. Ni. Sideway lah, macam cikgu cakap tadi. Okey, ini sideway. Okey. Sideway hanya berlaku di dalam correction wave. So kita boleh labelkan sebagai A, B, C. So saya tandakan. Okey, nampak tak? Dia turun, naik, turun. Ada satu lagi diturun kat sini kan. Tapi ini sebenarnya, ini kategori, saya boleh terangkan nanti. Ini kategori diagonal triangle. Ini ending diagonal ni. Okey. Tapi kalau bagi yang tak menggunakan konsep Elliott wave, dia boleh assume ini pun berbentuk sideway. Kan? Dia naik, turun, and then naik. Dan seterusnya dia memecahkan zone ranging tadi. Okey. Dia naik, kemudian dia sambung balik turun. Okey. So bentuk ni adalah bentuk flat. Okey, di sini. So that's why untuk memahami sideway punya konsep, sekejap saya tengok balik soalan siapa, macam mana soalan dia tadi? Nak tanya kalau chart tu sideway nak kira wave tu macam mana? Dia nak buat pengiraan wave tu macam mana? Okey.
So Genji kena tahu konsep correction wave ni. Dalam correction wave dia ada banyak bentuk. Dulu saya pernah terangkan. Okey. Ini bentuk flat. Ada lagi bentuk yang okey. Ini bentuk apa Pak Su? Ini berbentuk running flat. So sebaliknya macam ni. Saya tunjukkan dia ada dua jenis bentuk. Kalau untuk ni okey. Okey, sama je ABC di mana permulaan wave A akan sama panjang paling kurang 90% ke atas bagi panjang wave B. So dia menghampiri panjang wave A ni. Kalau wave A ni 200 pip, ini pun akan 200 pip, and then C pun lebih kurang 200 pip. Ini dinamakan flat. Lagi satu berbentuk running flat. Okey. So ini adalah pattern-pattern yang kita kena pasti di dalam setiap bentuk sideway. Sebenarnya ada tiga pattern utama. Okey. Flat. Dalam kategori flat ni dia ada tiga jenis. Saya labelkan satu lagi. Sekejap. Okey, ini kategori flat Pak Su. Ini semua ni kategori flat. Okey, dan sebaliknya lah. Kalau ini dalam keadaan maksudnya ini berlaku dalam keadaan silap. Okey. Ini berlaku dalam keadaan uptrend. So maksudnya price dia akan naik dari sini. Okey. Dia buat correction and then dia akan sambung resume uptrend. Sama juga kat sini, sama juga kat sini. So ini adalah pattern flat. So dalam correction wave ada banyak pattern. Zigzag, flat, triangle. Tiga pattern yang utama. So untuk Genji tadi memahami macam mana nak kira wave tu, inilah yang Genji perlu belajar. Okey, belajar untuk mengenali pattern-pattern yang ada di dalam setiap correction wave. Okey. So harap Genji faham kalau saya nak terang lebih detail. Sini ada satu lagi nampak. Ini pattern yang berbeza. Ini pun berbentuk sideway juga. Even di time frame besar, okey, di time frame kecil pun ada pattern-pattern yang saya terangkan tadi. So untuk memudahkan kita nak kira wave, nak start kira wave di correction wave, memang kita kena tahu jenis-jenis correction pattern correction tadi tu. Kena tahu dulu. Kena tahu dulu sebelum kita nak kira wave yang bakal kita jangkakan. Sebab kalau kita tak tahu pattern, so kita tak boleh nak predict wave apa yang tengah berlaku sekarang ni. Sebab dalam correction wave ada banyak pattern. Okey. Ini salah satu dia lah. Ini salah satu dia lah. Baik, harapkan Suzerain clear dan kemudian berkenaan dengan extension tadi daripada Yatim Din. Bagaimana untuk mengetahui bahawa sesuatu wave tersebut extension? Sometimes saya confuse wave tersebut mengalami extension ataupun tak. Cikgu faham maksud? Saya faham. So dekat EU ni pun ada extension wave. Maksud so extension ni macam mana cikgu? Maksud dia dulu.
dia extend. Sepatutnya dia dah habis tapi dia extend. Tapi sebenarnya kita tak boleh jangkakan dia dah habis. Kita cuma mengagak dia dah habis. Okey, market dia akan buat apa yang dia nak. So macam kalau kita tengok dekat sini, ini contoh extension. Bila macam mana kita nak tahu wave ni adalah extension? First sekali kita kena tengok behavior pergerakan wave tu sendiri. Di mana apa yang boleh kita lihat kat sini, jelas nyata di dalam wave 3 yang besar ni ada wave-wave kecil yang kita boleh nampak di time frame yang kita tengok sekarang. Okey, contoh saya buka di weekly Okey. Di weekly. Contoh ini yang simple kan? Nampak tak dia bentuk turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Okey. Kalau kat sini saya dah label kan, ini dah dia. So yang turun naik, turun naik, turun naik tu, itu adalah wave di dalam wave. Even di time frame yang besar, monthly atau weekly, kita nampak pembentukan extension wave di wave 3 di time frame yang besar ni. Okey, sepatutnya selalunya wave tu hanya kita boleh detect di time frame yang kecil. Faham tak Pasu? Contoh untuk di wave 1 ni kan tak berapa jelas ni. Sebab ini weekly punya time frame. Betul. So bila kita nak tahu, kita kena zoom kecilkan lagi time frame daily atau 4 hours, barulah kita boleh nampak di dalam ni pembentukan yang jelas ada 5 wave up. Sekarang ni kita hanya nampak 1, 2, 3. Betul. Kan? Betul. 3 wave. Sebab ini di time frame besar, di weekly. So kalau kita zoom di daily ataupun hour 4, pasti kita akan nampak dia membuat 5 wave up. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Tapi extension dia tak memerlukan kita untuk zoom in lagi ke time frame yang kecil. Tak perlu. Nampak? Terus nampak. Kan? Terus nampak yang warna biru ni, terus nampak yang warna ini ada satu lagi ni. Yang warna biru ni. Saya tandakan satu lagi. Okey. So nampak tak ada pembentukan 1 2 1 2 1 2. So maksudnya dekat sini bila extension wave berlaku, kita mesti ada at least ada pembentukan 1 2 1 2 di starting wave tersebut. Mesti ada. Macam yang saya tandakan sekarang ni. Merah dengan kuning, okey? Mesti ada 1 2 1 2. So dekat atas ni mesti ada 3 4 3 4. Okey Pak Su. Baik. Faham tak? So harap Yatin Din jelas dengan apa yang saya explain ni kan. Okey, kemudian kita ada Mida Sari. Doktor, kenapa kalau counting elliott wave hanya pakai M5, tidak pakai M15 dan M30? Boleh, tak ada masalah. Boleh je pakai. Boleh je pakai? Boleh je pakai. Tak ada masalah Mida Sari. Okey, settle. Boleh je, tak ada masalah ya Mida. Okey, Adi Hermawan. Cikgu, macam mana nak guna simple elliott wave ni untuk cari consistent profit? Maksud saya hanya gunakan wave 1, 2, 3 sahaja. Boleh ke cikgu? Ada kemungkinan ke? Hanya dengan simple wave? Sebenarnya simple elliott wave ni boleh digunakan sesudah kita dah faham konsep elliott wave ni sendiri, Pak Su. Maksudnya kita dah tahu ini adalah impulsive wave yang sebenar ataupun correlation wave. Kita dah kenal semua wave, dah kenal semua bentuk. So, okey. Untuk yang baru-baru memang tak boleh.
Kan? Sukarlah untuk dia nak profit. Sukar. Sebab saya takut dia tersilap analisis. Kan? Dia tersilap analisis. Baik, di mana dia assume ini 1 2 3 nak menaik. Lepas tu dia turun wave 4. Okey, contoh macam ni. Dia analisis 1 2 3. Okey, dia nampak okey. 4 ni dia jangka ke 4 and then dia naik. So dia buy dekat sini. Baik. Okay. So dia assume dia buy dekat sini. Sebab dia dah nampak 3 wave. Oh, impulse semua. Dia buy. Rupa-rupanya terus turun. Okay. Yang menaik ni bukan 1 2 3 tetapi adalah A B C correction. Oh, sebab tu dia kena tahu keseluruhan wave, pergerakan, bentuk Okey, jangan cepat sangat ya. Ni siapa tadi ni? Adi Hirmawan. Dah belajar semua, dah fasih, dah kenal semua supaya untuk tidak silap. Boleh je simple 1 2 3 tapi pastikan anda dah tahu pergerakan tu macam mana. Okey, supaya tak mengelirukan anda juga. Cikgu Tony Monero. Jawapan dia boleh? Oh, tu dah bagi jawapan. Jawapan dia boleh. Apa yang boleh? Jawapan Tony boleh. Boleh sampai macam tu. Wow. So soalan dia menunjukkan dia dah faham tentang wave. So dia nak tanya. So jawapannya boleh. So tak perlu saya terangkan. Ya. Okey, cikgu boleh tak subwave contohnya 5 wave 5 dalam wave 3 buat pattern diagonal. Ini soalan Tony ni, wow. Okeylah, itulah jawapannya boleh. Boleh Okay. Baik, soalan saya doktor, bagaimana nak kenal pasti zigzag, flat atau triangle lebih awal? Dia nak tahu semua pergerakan ni lebih awal. So macam mana cikgu? Okey, kita kena tahu zigzag, flat dan triangle ni dia punya wave ni ada berapa wave. Okey, first yang paling senang untuk membezakan semua ni adalah kalau ABC jenis turun. Okey. 1 2 3 4 5. Okey, ini kita dah tahu correction. Dia dah naik impulsive wave, 5 wave. So automatik ini kita dah tahu ini berbentuk zigzag. Dia akan naik dalam bentuk 3 wave ke atas. Macam tu. Sebab zigzag dia punya key adalah penurunan wave A ni mesti 5 wave. So kita dah boleh predict nak sell dekat B untuk ride wave C. So untuk flat pula, flat bentuk dia punya wave, okey, dia turun dalam 3 wave. Macam ni. 1 2 3 flat. Lepas tu dia bentuk 1 2 3. Lepas tu baru dah dia turun 5. 1 2 3 4 5. So sini 3, sini 3, sini 5. So itulah yang membuatkan kita boleh tahu ini zigzag, flat ataupun triangle. Triangle pun sama juga. Triangle selalunya dia akan berbentuk 3 wave. 3 wave. 1 2 3. Baik. Yang penting kita kena tahu di mana kita nak entry, buy atau sell. Macam saya selalu sebut, saya selalu utamakan follow trend. So maksudnya kat sini, okey, macam yang tengah berlaku ni. So kalau ini berbentuk zigzag, okey saya labelkan ya. Zigzag bentuk dia macam ni Basu. Okey. ABC. So ini baru macam ni lah saya masukkan kan. Baru A, B, C. Okay, so kita expect ada satu lagi final leg ke bawah. Okay, ini expectation kita. Ini kita yang expect, bukan market yang buat. So kita sell dekat sini untuk harapkan kita punya entry turun dan akhirnya kita punya position untung. Betul tak Basu? Okay, betul. So that's why kita boleh predict, tapi make sure
stop loss ni mesti ada. Sebab apa? Sebab di sini kadang-kadang pembentukan wave telah siap. Sebab kadang-kadang kita tersalah baca, itu pun satu isu juga. Kadang-kadang market tak perlu ikut guideline yang kita tahu. Guideline dalam buku banyak, Pasu. Betul. Okay, guideline dalam buku ada banyak. Tapi kena ingat, ini tip yang paling penting sekali. Di mana dia naik ni, okay, saya tunjuk dia naik ni kan, naik. Dia boleh turun sampai sini, boleh. Ikut market akan buat apa yang dia nak buat. Okay, dia terus naik. Nah, itu maksud saya. Maksudnya dekat sini, dalam ni dah siap dah ABC. Dia sebenarnya dia dah buat dah. Okay, dia dah buat ABC kat sini. Tapi mata kita nampak 5 wave. Okay. Tapi sebenarnya 3 wave. Oh. Lepas tu baru dia naik. That's why good entry adalah tunggu di C, di bawah. Apabila kita nampak clear macam ni, tunggu kat sini untuk buy. That's why bila dia jangkaan, bila dia naik macam ni, okay, saya tak galakkan untuk sell. Boleh sell, tapi ini umpama melawan impulse wave. So konsep impulse wave ni kena faham. Kalau momentum sebelum ni memang terlampau kuat, dia tak ada masa nak turun sampai nak buat C ni. Okay, kadang-kadang C boleh sangkut dekat sini, kecil je, ketot je, kemudian dia terus pacak. So that's why saya punya saya selalu amalkan, saya tunggu untuk buy. Sell ni jarang-jarang saya buat. Kalau nak buat juga, memang lot size kecil lah, dan kena ada stop loss dekat atas ni. Okay, Jip kena ada stop loss. Baik. Okey. Dah cikgu okey dah. Siap. Okey, saya mendapati setiap broker berbeza candle di time frame besar seperti H1, H4, Day 1, weekly dan juga lain-lain, menyebabkan saya lebih suka guna Elliott Wave. Adakah Dok bersetuju dengan pandangan saya? Ini dah masuk soalan. Saya mendapati setiap broker berbeza candle di time frame besar. Okay. Kalau tanya saya, okey, setiap broker memang berbeza candle, even di time frame kecil ataupun besar, sebab dia menggunakan GMT yang berbeza. Okey, ada setengah candle dia bagi pin bar, dia bagi hammer, kan? So itu menunjukkan pattern-pattern reversal. Ataupun ada bagi engulfing, kan? Menunjukkan pattern-pattern reversal akan berlaku. Itu di broker A. Broker B tak ada pun, broker C pun tak ada, broker D ada. So kadang-kadang kita confuse. Betul tak? Betul. Sebab dia bermain dengan masa GMT. Server buka, server tutup semua. Selalunya server buka lah. Pukul berapa server broker tersebut open, kan? So dia akan menghasilkan candlestick yang berbeza bagi setiap broker. So kalau tanya saya bersetuju, memang saya dah guna Elliott Wave lama. Okay, memang saya bersetuju juga. Tapi ada masa pattern-pattern candlestick di broker A, broker B, broker C, dia boleh sama. Ada masa. Boleh sama Ada, boleh sama. Kiranya macam dia dah buat pin bar, kan? Dia buat bagi shadow turun, lepas tu dia naik. Kan? Okay. So walaupun perbezaannya contohlah paling kuat pun 1 jam, ataupun mungkin ada maksimum pun 2 jam. Okay, so dalam tempoh tu mesti semua broker tu pin bar jugalah. Maksudnya ada shadow, kan? So kalau macam tu lagi bertambah keyakinan kita lah. Betul. Ni berlainan time zone lah, update candle. Betul, berlainan. Thank you Albian AJ. Okey, cikgu, satu
yang satu cycle yang sama wave 1 dan wave 5 boleh jadi dua-dua. Selalunya Jadi satu je. diagonal. Selalunya satu je. Kiranya kalau dia dah berlaku dekat wave 1, Okey. okey, dekat wave 3 dengan wave 5 dia tak berlaku dah. Selalunya kebiasaannya. Tapi macam saya sebut, kalau dia nak berlaku pun apa salahnya? Sebab kena faham konsep diagonal ni, dia hanya berlaku di wave 1 dan juga di ending wave 5. Kan? Itu dia berlaku di dua-dua. Tiba-tiba dia nak buat. Sekarang ni new era 2021 ni, ya. 2020 zaman millennium ni, market nak buat apa saja pun dia boleh buat. Kena faham, berlainan dengan zaman waktu elite wave ni mula-mula dijumpai. Okey, waktu tu dengan zaman sekarang dah 80 tahun. Sekarang ni pun kita dah boleh gunakan indicators bersama elite wave. Dulu tak ada. So yang penting kita kena faham konsep elite wave ni. Okey. So sementara kita menunggu lagi soalan-soalan ni, Baik. masa pun dah tinggal dalam 20 minit. Oi, lama betul kan? Okey, ada satu soalan lagi sebenarnya. Okey. Soalan dia berbunyi, EU boleh buat apa ya doktor? EU boleh buat apa? Okey, ini soalan menarik. So alang-alang tu kita pergi terus ke analisis kita pada hari ini. So Cikgu nak pergi indeks dulu ke apa? Dollar index. Yes. So umum sudah tahu, ini jangkaan saya last 2 minggu, 3 minggu, 2 minggu lepas lah. So tengok apa yang berlaku Pak Su. Kan? Dia masuk kotak, dia turun. So kotak ungu ni memang ajaib Pak Su. Itulah, bukan senang nak dapat ni. Saya beli ni $4,000. Tak ada lah. Kan? So ini menunjukkan, tengok, ini sebagai contoh lah. Dia masuk kotak tu, saya sell. So dekat sini tengok apa impact. Kalau Pak Su ingat tak? Ini saya beritahu kan? Ya. Tentang dollar index kan? Di mana kita menanti dia nak naik kat sini. So bila dia dah naik kat sini, so zone ni ada rejection. Nampak tak? Naik pun tak lepas dah ni. So saya assume sekarang ni memang apa yang saya jangka kan, dia akan buat macam ni lah. Ini yang saya jangkakan tempoh hari. So dia akan buat macam ni. So kalau dia nak retest pun, zone ini akan ditry sekali lagi. Tapi mungkin dia tak boleh sampai ke puncak 9160 ni. Sikit lagi nak lebih kan. So zone ni bagi saya, kalau dia dah masuk dalam zone ungu ni and then dia keluar pula dalam bentuk yang impulse, junam. Kan? Okay. So kalau tanya saya, dollar index ni mungkin dia akan resume balik melemah. So kita tengok di time frame yang besar. Ini di hour 1. Okey, ini di time frame yang besar. Kalau dia bermain-main dalam zon ungu ni, okey, saya boleh consider lagi mungkin masih ada saki-baki kekuatan momentum untuk dollar index menguat. Dia tolak lagi push ke atas. Tapi sekarang ni dia dah masuk. Lepas tu dia turun balik. Dia dah masuk, dia terus turun. Okey. Kalau kita tengok kat situ, dia masuk satu hari, hari besok terus turun. Kan? So ini hari ke 3. Yelah. 4 Februari dia masuk, 5 Februari dia terus reject. Sekarang ni 8 dia dah berada di luar zon jangkaan pattern reversal akan berlaku. So kalau zon ni hold, memang dia akan sambung turun Pak Su. Tenteng kat sini. Oh, ada satu lagi kotak tu. Kotak kat bawah. So ini pun sekarang 90 Ini kita kena siasat update dari masa ke semasa berdasarkan wave yang akan dibuat dalam cycle yang baru ini.
Okey. Okay, dia turun naik. So apa implikasi analisis DSY ni kepada EU, GU, AU, UCAT, semua dia akan bagi impact. Tak percaya? Okey, kita tengok EU. Apa yang berlaku dekat EU? Okey. So, nampak tak? Dia turun, dia naik. Dekat EU ni, dia ada dua analisis. Ini saya boleh tunjuk kan? Okey, ini yang pertama, yang dulu kalau ingat saya cakap kan, sekiranya USD dia kuat, dia akan break zon kotak ungu yang saya labelkan tu. Ini sebaliknya, sekiranya dolar indeks kembali melemah. Okey. So maksudnya kat sini dia dah habis. Dia dah habis gas kat sini Pak Su. Okey. Ini adalah sama dengan dolar indeks tadi tu, dia dah habis. Okey, kalau kita tengok dia turun, waktu tu dolar indeks menguat. Sekarang ni dolar indeks ada sharp turun. Okey, dia pun menaik. So, untuk menjawab soalan EU tadi, inilah dua analisis yang boleh saya simpulkan berdasarkan kekuatan dolar indeks. First kali, yang ni, okey, dia naik ni hanya sekadar correction, kemudian dia turun balik, barulah dia akan sambung. Ini untuk ini untuk mungkin dalam 1 bulan. Ui, dah lama jalanan dia. 1 bulan. Okey. Okey, 1 bulan. Sebab sini pun 6 Februari, okey, hingga 9 Februari. Ini pun sebulan. Sampai sini. Ini 1 bulan. So, kalau ini impulse wave, dia lagi cepat daripada 1 bulan lah. Mungkin 3 minggu. Tapi on par 1 bulan lah Pak Su. So, ini sekiranya apa-apa pun dia nak melengkapkan, kemudian dia naik juga. So, kalau tanya saya bias untuk buy euro dollar. Buy lah. Buy. Sama juga dengan ni. Kita cari buy deep. Kalau dia buat pattern macam ni, okey, macam ni. Dia turun tu kita cari buy. Ini maksimum dia boleh pergi. Jangkaan saya lah. Ini maksimum 200 pip je. Goal kita boleh tahan jauh. Takkan ini tak boleh nak tahan. Cikgu boleh lah. Okey. So, ini EU sama juga dengan GU. Semua sama guys. Cuma EU ni pattern dia, wave dia berbeza sikit lah. So, ini yang kita nampak. Ini yang saya boleh simpulkan buat masa ini. Di mana kenaikan untuk GU ni memang cukup jauh lagi. C dia. Memang dia dulu saya jangkakan USD ni, GU ni dia akan naik dan USD akan kekal melemah, turun. Okey. So UCAT pun sama. Ini target di time frame weekly. So ini menunjukkan betapa saya jangkakan USD akan kekal melemah at least dalam 2-3 bulan. Dan kita kena tengok jugalah macam saya sebut tadi, jangkaan itu hanya sekadar jangkaan. Kita kena tengok kan current wave, current cycle ni dia siap belum. Kalau ini wave 1 dia turun banyak macam ni lah, dia akan ambil masa. Tengok kalau dari sini pun dari 25 September 20 sampai ke sini. Okey, berapa bulan tu? 4 bulan, 5 bulan. So dalam masa sebulan 2 bulan kita kena sentiasa tengok, pantau sama ada dia dah cukup 5 wave down atau belum. Kalau dia dah cukup, dia dah start ada pembentukan 5 wave menurun. So even dia tak sampai dalam kotak ni pun, kita dah boleh get ready. Even kotak dia kat bawah ni, contohlah lepas tu, kita dah tahu okey ini dia dah boleh stop sampai sini. Even tak sampai kotak pun. So that's why kotak ni sebenarnya sebagai panduan kan, jangkaan. Tapi sebenarnya kita boleh adjust, kena sesuai dengan current cycle yang berlaku. Okey. So untuk AU pun sama juga. AU baik. Okey.
Untuk AU ini pun saya letak zone kotak, and then saya ada tanda kan, last week ni siapa nak buy dekat sini, stop loss mesti ada kat sini. Okay. So kalau tengok memang stop loss dia cukup nipis. Kalau ini antara entry di mana ada orang tanya stop loss besar, stop loss jauh, stop loss kecil semua kan. Inilah Pak Su, di mana kita buat analisis di time frame yang kecil, tapi sebenarnya ini analisis kalau tengok ni kan besar sampai tak nampak keluar daripada skrin. Ini adalah analisis daripada time frame yang lebih besar. So kalau kita jumpa tu memang sedap untuk kita masuk market di mana stop loss dia cukup nipis. Kalau kena stop loss pun kita pun rasa tak ada isu sebab kita punya reward target kita melebihi stop loss yang kita letakkan. So kalau tengok ke sini kan, ini pun stop loss 30-40 pip je lah. Macam Pak Su, dia naik pun dah 100 pip. Okay. 5 minit. Kotak tu cikgu predict pakai Fibo ke? Tak, itu kotak saya call saya call Biden, Joe Biden. Wah, lain macam kawan dengan Biden sekarang. Kan. Okay, so alang-alang ni kita buat lagi berapa minit Pak Su? Banyak lagi, ada 10 minit lagi. Soalan lain. Ada soalan lagi? Tak. Teruskan cikgu. Bagi pair pilihan pun okey juga. Okey, kalau kawan-kawan semua ada nak request pair boleh inform saya. Kita tengok pair-pair yang ditanda tu semua ada analisis. Okey? Macam gold. Gold. Ada yang minta gold tadi. Okey. Okay. Gold analisis saya jangkakan kenaikan ABC. So ABC dia sekitar sini, 4 dia sekitar sini. Ni 4 ni dalam zon 18.30 ni. So hari ini tak sempat dia buat 3 wave di time frame yang besar. Dia dah buat dah. So maksudnya kalau kita tengok ni kita zoom, kita dah nampak ada wave-wave yang ini kita jangkakan ABC. So kita boleh tarik macam ni, A, B, C. Memang ini pun jangkaan saya. Ini tempat kalau nak tanya zone-zone entry untuk sell sini lah. Okay. So di time frame yang besar sedikit delay kan. Okay, di time frame yang besar ini kemungkinan yang turun ni 1, 2, 3, ini yang naik ni 4, and then dia ada final wave dekat bawah 5. Okay, ini yang pertama, analisis yang pertama. Analisis kedua pun sama juga, di mana sekiranya dia nak buat macam ni 1, 2, 3, 4, 5, still yang turun ni adalah satu besar ni. Satu besar ini adalah satu. So yang naik 2. Sama juga dengan analisis yang tadi. Ni 1, ni naik 2. Selepas dia naik 2 ni, ini dia akan sambung turun 3, naik 4. Ini final wave ni mungkin boleh sampai ke kotak yang saya jangkakan ni. Okay, dia break sebelah ni pun tak ada masalah. Ini dekat sebelum ni, dekat sini kan 17.66. So dia break pun tak ada masalah. Kalau tanya saya, bukan petanda kita nak join untuk sell. Bagi saya ini peluang untuk kita cari buy dekat kawasan sini.
Okey. So ada yang minta GJ pula. So Boleh? gold ni harap semua dah faham kalau bentuk macam sekarang ni dia dah naik macam ni. So saya assume ini memang correction wave. Okey, dalam kotak ni. Ambil simpan. Tengah baik-baik. Okey, kemudian GJ. Okey, ini JJ. JJ saya ada buat satu analisis je. Okey. JJ ni kalau tengok, okey. Saya jangkakan ada minor correction lah. Minor correction untuk dia turun berbentuk dalam 3 wave. So, jangan selalu tengok kotak ni. Kita kena tengok ada 3 wave. So, dekat sini contohnya dia naik, dia turun, dia naik. Macam ni pun dah boleh consider sebagai correction. Okey. Correction di hour 1. So saya buat 3 wave yang jelas supaya mudah difahami. Tu A, B, C. So kalau diturun lagi dalam 100 pip, ini potential untuk akan ada reversal pattern dan juga price akan sambung kembali untuk uptrend. Sebab jangkaan saya untuk JJ ni ada baki lagi at least 400 pip untuk dia naik sebelum dia akan kembali kuat. So dalam konteks musim COVID semua ni, sideway yang berlaku ini 3 di wave 4 ni mungkin akan ambil masa. So mungkin selepas semua dah reda, semua dah sampai wave 5, Jepun punya ekonomi akan kuat kembali, dia pun menguat lah. Okey. So sementara tu kita dah tahu dah lama dah, kalau kita tengok market di daily punya chart since September ni dia dah start naik. Kan, naik turun. So apa yang saya boleh simpulkan yang naik ni adalah wave Y. Ni Y. So ending dia dekat atas. So even dia dekat atas ni jangan risau. Sebab once dia nak buat correction, dia mesti complete kan dia punya correction. Okay. So kalau tanya saya, buy deep lah. Cari entry yang terbaik untuk buy deep dengan stop loss yang nipis. GA cikgu. Alah, GA saya tak tanda. Tak tanda. Aduh. Okay, GA saya tak tanda. Tapi ada dua analisis di mana. Okay, ini sekiranya, ini analisis yang pertama. Sekiranya C tak habis lagi gas. Okay. Okey. Cikgu main gas sekarang Ini menjadi panduan 7783. Okey. Sekiranya tak habis gas lagi. Okey. Tapi kalau dia dah habis gas, saya dulu sell GA. Baik. Pasu sebab saya punya analisis yang ni. Bukan yang ni Ini sekiranya dia tak habis gas lagi. Okey. Saya punya analisis yang ni. Okey. Okey. Oh, ada dua Ini analisis last week. Tengok zone sell semua ni. Ini semua zone-zone yang saya predict dia akan turun. So tengok berapa kali dia masuk, dia reject kan. Masuk turun, masuk turun, masuk turun, masuk lagi turun lagi. Reaction dia cukup kuat. So dekat sini saya lebih bias kiraan macam ni Pak Su. Maksudnya dia turun kan. So untuk yang ni mungkin kalau sesiapa yang nak sell, okay, ini ada nampak 5 wave kecil ni. Baik. Okay,
Tunggu dia naik 3 wave up di time frame yang kecil. Tunggu naik 3 wave up Untuk sell. So kita pun boleh dapatkan stop loss yang minimal lah. So kalau dia naik dia masuk ke zone 79 something, stop loss kita atas ni je. Mungkin 100 pip stop loss, tapi jangan risau. Reward kita kalau dia buat pattern yang saya jangkakan ni, okey. Ini pattern dia. Reward kita memang ini hour 1 guys. Ini hour 1. Kita tengok 4 hours. Nampak anak panah ke bawah. Okey. Jauh lagi ke bawah dia boleh pergi. Sebab ini apa yang kita buat, apa yang saya boleh simpulkan adalah analisis di monthly ni, semua ni monthly ni, analisis semua ni saya ringkaskan dekat sini. So ini ending 5 ni. Ini yang turun ni, ini adalah wave 1 2 ni. Okey. So wave 1 2. Kalau tengok sini, inilah dia punya sambungan. Kalau tengok ke sini, ini titik-titik semua ni Pak Su. Ini semua sell ni. Okey. Okey. Menarik, senang kalau kita dah dapat kita dah mengenal setiap wave tu dan kemudian dicampur dengan sedikit emosi, sedikit pengalaman, sedikit fundamental. Saya rasa nak konsisten tak banyak sikit mesti boleh cikgu Boleh. Yang penting gabungan tu. Dia sebenarnya boleh sebut elite wave ni dia kena update kita punya chart setiap hari. Even okey, contoh saya buat hari Isnin kan. Besok saya tengok lagi, lusa saya tengok, Khamis saya tengok, Jumaat pun saya update. Dan berterusan. So ada masa chart yang kita update tu, contoh macam GA sekarang ni kan. Okey. Saya nak masuk dah terlewat. Kan. Saya tunggu ABC ni. So kalau dia buat ABC tu, lagi saya confident sebab saya dah ramai lagi dia nak naik, tiba-tiba dia buat juga bentuk 3 wave. So update memang penting di dalam elite wave. Okey. Bila kita kena stop loss, jangan kita force. Maksud force tu, contohlah kita buy kat sini kan, pagi tadi. Lepas tu kena stop loss. Petang buy lagi. Revenge kan. Dengan harapan dia naik, kena lagi stop loss. Malam buy lagi. Price turun lagi, kena lagi. So bila kita dah kena stop loss tu, kita janganlah assume analisis kita masih betul. Kan, kita fikir, oh ini mungkin dah salah ni. Kita slow down, kita tengok. Jangan takut price dah gerak kita tertinggal. Jangan. Okey, sebab kalau tengok ke sini tengok. Contoh yang dekat GA ni hour 1 200 pip lebih. Kalau setakat dia 50 pip naik, kita sempat lagi nak masuk. Betul. So bagi saya tunggu confirmation dulu. Kalau macam sekarang ni 1, 2, 3, 4, 5 tak ada menunjukkan ciri-ciri dia nak naik lagi. So janganlah buy lagi. Relax dulu. Sama juga dengan gold ni yang yang selalu menarik perhatian ramai. Betul. Di mana kita cuba pick, oh ini dah siap kan, masuk kan, ini belum siap, kita hold, tunggu. Lepas tu price gerak. Itu yang menyebabkan kadang-kadang kita tak nak menunggu sebab takut terlepas. Tapi kita kena faham, Betul. gold ni kalau gerak 100 pip, tak semestinya itu adalah takat maksima dia pergi. Contoh macam last week, berapa ratus pip dia turun, 582 pip. So kalau tengok ke sini ada level invalidation. Contohlah kita buy kan, ini dah invalid, menyebabkan pembatalan buy. Sini pun ada satu lagi invalid. Tengok, dia dah lepas 2 level ni pun dia masih turun juga lagi. So that's why stop loss penting. Stop loss ni pun yang membuatkan kita tahu kita punya bacaan salah. Bacaan tu salah dan kita tak boleh hold, tak perlu hold sampai sini. Ya. 500 pip banyak tu boleh mudaratkan kita punya
Account. Betul. Kemudian Pak Su, dia naik balik selamba kat tempat zone kita buy. Itulah pasal Itulah goal. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih cikgu atas perkongsian hari ini Wave dalam Wave dan sedikit perkongsian setiap pair yang diminta oleh rakan-rakan di luar sana. Saya mengharapkan anda dapat banyak tips sebenarnya dalam dalam pengajaran tadi tu, banyak tip, banyak panduan, idea untuk anda gunakan, bukan setakat teknikal saja sebenarnya kalau anda perhatikan betul-betul. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya doakan anda semoga anda akan terus dimurahkan rezeki dan konsisten. Amin. Terus jaga SOP dan kami di CTC suka mengingatkan kepada anda semua, jangan lupa terus ikuti SOP. Dan esok kita ada bicara teknikal bersama dengan Cikgu Aslan Hashim. So dengan itu saya tinggalkan anda untuk malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi esok. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye bye.